Dia memanglah chill. Tapi itu dululah, bukan sekarang. Dulu dia tu memang chill, banyak cakap. Okey, jadi apa yang lain sekarang? Dia punya cool tu masih ada lagi. Tapi aku rasa macam terlalu cool. Sampai dengan aku pun tak ada nak membantah apa. Well, mungkin dia ada kat rumah family kau kot. Pasal aku tunggu. Aku tunggu dia bagi aku sebab kenapa. Yalah, at least aku ada alasan untuk pindah dari rumah tu kan. Takkanlah aku nak keluar je daripada rumah parents aku tu tanpa alasan. Awak? Ya. Macam mana Mama? Mama muntah. Doktor kata salah makan. Makan nasi biryani kau lah. Apa ni, Ma? Kan Is dengan Papa pun makan juga. Perempuan ni bukannya nak kenakan Is dengan Papa. Dia nak kenakan Mama seorang je. Mama, ni ubat Mama. Ini jeruk Mama. Is jumpa dekat bawah katil Mama. Mama tahu kan Mama tak boleh makan jeruk. Mama alah teruk dengan jeruk ni. Mama akan muntah. Lepas tu Mama letakkan semua salah pada isteri Is. Mama kata isteri Is yang sihir Mama. Ma, kalau Mama tak suka isteri Is tak apa. Besok Is akan bawa isteri Is ni pindah pergi rumah Is. Lagi pula Is dah tahu lama dah, Ma. Mama buat isteri Is macam orang gaji dalam rumah ni ya. Sebab perempuan ni masuk rumah ni. Is boleh buat Mama macam ni ke? Bukan, sebenarnya Is tak nak Mama berdosa. Dan Is pun tak nak berdosa sebab tak boleh nak bezakan sayang Is pada isteri dan sayang Is pada Mama. Baik, itu antara serutan drama 30 Pesanan Suara yang mungkin ada kena jugalah dengan kejadian ataupun senario dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang kita duduk dalam kelompok masyarakat, kita duduk bersama dengan ibu, isteri. Bagaimana untuk kita menolak ataupun mengatakan tidak dengan cara yang penuh berhemah dan tidak menyinggung ke mana-mana pihak. Dan hari ini sesuai sangatlah kalau tadi kita tengok suaminya susah untuk mengatakan tidak antara ibu ataupun isteri. Hari ini kita nak bawakan dua orang lelaki. Ya, dan juga lelaki-lelaki di luar sana. Okey, kita bawakan ke studio kita. Di sebelah Fatin kita ada Chong Sweet Child. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria studio kami hari ini. Itulah dia. Takut tengok drama tadi. Seram. Dan juga kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz selaku prodi motivasi kita hari ini. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali sebab hari ini rasa seimbang sikit hari ini. Ya, kita dua lah. Bunga dah kumbang kan. Seimbang kita lah. saja untuk seimbangkannya. Okey, kita nak buka perbincangan kita ataupun kita nak menyelesaikan solusi-solusi berkenaan dengan senario yang berlaku. Jangan bangkang lagi. Okey, Cik Fazilah, kita mulakan dengan Cik Fazli terlebih dahulu. Sukar untuk katakan tidak ini. Ini berlaku dalam institusi kekeluargaan bila mana isteri, ibu mertua, mungkin juga rakan-rakan, saudara mara yang masuk dalam keluarga kita nak tumpang tidur, nak pinjam barang, nak pinjam apa-apa sahaja yang mungkin tak mendapat kata persetujuan suami dan juga isteri. Ya, baik, terima kasih Fatin dan juga Syira. Sebenarnya saya bila melihat kepada perkataan kita nak sebut tidak ni kan. Tidak ni satu perkataan yang sebenarnya menggambarkan tentang pendirian kita. Okey. Menggambarkan tentang keinginan kita, pendirian kita, pandangan kita. Jadi kadang-kadang masalah kita ni khususnya orang Melayu lah. Saya perasan orang Melayu ni dia susah nak sebut tidak. Jaga hati. Mungkin sebab jaga hati sangatlah kan. Jadi tak boleh sebut tidak ni dia ada satu istilah disebut sebagai assertiveness. Okey. Kemarahan asertif. Kemarahan asertif ni melibatkan tiga perkara. Pertama, dia orang yang tidak asertif ni orang yang sukar meluah perasaan. Juga kita sebut sebagai orang yang tidak asertif. Perasan tak? Orang Melayu pun sukar luah perasaan khususnya lelaki. Betul? Kan? Saya setuju tak? Saya setuju. Tapi yang luar perasaan dekat media sosial itu lain Kenapa dia macam ni? Kalau kita tengok di media sosial, ada orang senang di media sosial tapi bila berdepan susah. Okey. Wow, dia tak semua yang suka meluah di media sosial, bila berdepan dia meluah tak juga. So sebab ada orang dia lemah secara berdepan, tetapi dia rasa secure, dia rasa selamat bila dia boleh luah dekat media sosial. Okey. So ada tiga kemarahan. Pertama luah perasaan, yang kedua adalah luah pendirian. Pendapat. Kadang-kadang kita dalam meeting kan, tanya apa pendapat kamu? Tak apa, tak ada apa-apa. Walaupun dalam kepala dia ada macam-macam pendapat. 1001. Sama mungkin kita dengan suami isteri kan. Kadang-kadang bila tanya, Yang, macam mana Yang? Tak apalah, ayang ikut abang. Kadang-kadang ayang ikut abang tu
kemungkinan dia ada sebenarnya pendapat dia tapi dia tak nak bagi. Sedangkan suami dia bila tanya nak tahu. Okey. Ataupun yang lagi banyaknya lagi susah sikit macam ni. Lelaki tanya isteri lah. Yang nak makan kat mana? Ikut abang lah. Ini isu. Selalu jadi tu. 3 jam tak settle lagi kan. Tak tahu makan kat Kita mana. makan jangan lagi luahkan goreng. perasaan. Lagi goreng ayam goreng ni. Tak nak. Kami isteri-isteri saja. Kita balik kan. Okey, kita ada 3 Dan yang ketiga adalah dia sukar mempertahankan hak dia. Okey. So ini juga kan. Macam contohlah orang nak pinjam kereta. Okey. Dia risau orang tu yang pinjam tu mungkin saudara mara ipar dua kan. Dan kita tahu dah ipar dua tu dah tiga kereta dah aksiden contoh sebelum ni kan. Langgar dan sebagainya. Dia nak menolak tu dia tak boleh sebab apa dia rasa dia bimbang. Macam tadilah nak jaga hati. So inilah kemahiran yang saya tengok sebenarnya perlu dibangunkan dalam masyarakat kita. Okey. Dan Kejap lagi kita akan kongsikan bagaimana untuk kita nak bangun dan juga berani untuk katakan tidak. Betul. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada Acong. Acong sendiri saya pasti mesti pernah katakan Pasti tidak dalam tak, rumah Acong? tangga. Pasti tahu. Takkanlah semuanya yes sir, yes ma'am. Mungkin boleh kongsikan sikit situasi-situasinya. Mereka muka Acong. Macam takut lah soalan. Macam Iran. macam kena soal siasat. Tanpa bini aku fly dia tak nampak. Okey, teruskan. Mungkin boleh kongsikan sedikit situasi-situasinya yang Acong boleh katakan tidak tanpa rasa sebersalah ataupun ada rasa sebersalah tu tapi cari titik tengah dengan isteri. Betul. Bak kata Jawab Syed susah. Sebab lelaki ni dia memang susah nak cakap Tidak. Tidak. Dia akan walaupun dia cakap tidak, tapi hati dia kata Tak sempat. Kesian pula isteri dia. kesian pula. Memang tak tahu lah. Tapi saya macam tu tau. Saya macam tu. Kalau orang rumah kan boleh ditanya gini, kita macam macam minggu lepas baru pergi tapi nak pergi lagi kan. Apa nak pergi lagi ni? Nak pergi lagi. Tapi satu betul, nak jaga hati satu. Okey. Bak kata arwah Pilambi, siapa tak sayang bini oi. Itu pun satu. So benda tu memang kita tak boleh. Saya akan kalah. Saya akan awal-awal saya akan mengaku kalah. Okey, maksudnya kalau mengaku kalah tu maksudnya sayang lebih lah. Ya, betul. Tapi okey, itu berkenaan dengan isteri kan, Cak. Tapi kalau saudara mara. Ya, betul. Okey, orang sekeliling mentua ke misalnya kan. Ini melibatkan kita kat rumah ni. Macam mana agaknya kalau Acong dengan Wati kalau mungkin saya tak tengok saya macam mencari kata sepakat ataupun Acong yang berperanan yang macam okey tak apalah macam coolkan isteri apa agaknya tindakan Acong? Betul. Saya akan coolkan orang rumah dan saya akan sembanglah dengan dia. Menyembang dengan dia. So orang kata awal-awal kita ambil hati dulu. Ambil hati dulu. Sebelum dia cakap no and then dia bagi reaction ke apa kan. So kita kesian tengoklah itu hari tengok tak. Ingat tak masa dia gini. Masa dulu kesian dia macam ni. So dia sekarang dia minta tolong kita. Okey. So kita provoke cara bagi dia pula rasa yelah bagi gitu pula. Okay. Tapi walaupun dia yelah kita tak tahu hati dia macam mana. Betul. Tapi orang kata masing-masing pandai kena main peranan lah. Okey, kejap lagi kita akan berbalik pada Acong. Soalan lain dah takutlah soalan peranan. Acong, tapi saya salah mesti Acong macam siapa Wati? Siapa Wati? Itulah Maria. Kanya Takut risau Wati isteri. bini Joey. Ay, banyak gelak lah hari ni. Okey. Kita nak berbalik kepada Cik Fazli. Tak Hafaz lah ya. Okey, tak Hafaz. Kita nak redakan sikit dengan Encik Fazli. Kalau boleh saya tanyakan soalan. Nak katakan tidak ni pula agak susah. Tapi pasti ada cara yang lebih berhemah untuk kita santuni terutamanya ibu bapa mertua, adik-beradik kita untuk mereka tak terasa hati dengan kita. Baik, saya ingat sebelum saya jawab tu saya nak tambah sikitlah yang Acong sebut tadi kan. Okey, Sebab silakan. pada saya macam ni, itu lelaki yang baik. Tanda lelaki yang baik adalah lelaki yang sentiasa fikir tentang apa perasaan isteri dia, apa emosi isteri dia. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang kita tanya bila kali contoh kan, kalau kita tanya makan pun kenapa kita tanya isteri nak makan kat mana? Sebab kita nak mengutamakan dia. Betul. Kita tak kisah makan apa, yang penting dia nak makan apa. Tapi dia pula nak utamakan kita. Makan kat Lepas tu mana? sampai kesudahan tak ada keputusan. Kenapa makan kat mana? Okey. Tak habis macam Tapi tu. nak ceritanya itulah lelaki yang baik sebenarnya. Kalau lelaki yang tak baik mungkin dia tak fikir pun apa keputusan isteri. Sebab tu kadang-kadang bila lelaki yang baik dia akan tanya pendapat isteri. Okey tak. Contoh orang nak suruh contohlah kalau kita ambil kes yang besar sikit kan contoh. Orang minta kita jadi penjamin. Kan? Ya, betul. Dan menjadi penjamin. Jadi suami yang baik dia akan bincang dengan isteri. Sebab apa? Dia tahu keputusan dia tu akan beri kesan pada isteri. Kalau tak ada masalah mungkin okey, tapi bila ada masalah kan tiba-tiba suami senyap seorang-seorang duit dah habis kan. Dia tanya gaji mana gaji kan, gaji banyak tiba-tiba duit tak ada kan.
Sebab hasil daripada dia jamin itu tadi. Sebab itu suami yang baik dia akan bincang dengan isteri. Dan kalau dia rasa perlu menolong dalam keadaan kemampuan, dia ada syarat dalam kemampuan kita. Tidak memudaratkan kita. Maka dia akan bincang dengan isteri dan justify. Betul. Cuma caranya macam mana? Caranya kalau sebagai lelaki, kalau contoh kalau kita setuju kan, biasanya saya akan ajar 3 teknik ni. Sebab dia ada tiga cara orang. Contohlah orang minta sesuatu, dia ada tiga respon. Pertama, ada orang dia tolak terus. Tak boleh. Mentah-mentah. Tolak terus mentah-mentah. So bila tolak terus mentah-mentah, orang akan nampak kita sombong, orang nampak kita belagak, orang nampak kita macam ni tak boleh minta tolong, ni tak ni. Mana kalau tolak segera. Yang kedua, ada orang setuju segera. Boleh? Tak apa, tak ada masalah. Saya nombor 2 lah. Balik rumah pergi kepala. Yang setuju segera kadang-kadang kita bukan apa, sebab kita memikirkan kita kesian, tapi kita terlupa fikir kesan dan akibat. Ya, betul. Sebab dan kita mungkin kerana rayuan dia menyebabkan kita terus buat keputusan kan. Sedangkan bila dah balik rumah betul-betul kenapalah macam mana nak buat ni macam selesai. Dia jadi bebanan yang lebih kemudian. Tapi sebab itu saya cadangkan setiap kali orang minta tolong apa dalam keadaan tertentu, kita ambil yang kedua. Yang ketiga. Tolak ataupun terima dalam keadaan bertangguh. Tolak dan juga atau terima dalam keadaan bertangguh. Bagi masa sikitlah. Bagi masa. Untuk berfikir. Maknanya bagi masa tu kita bincang dengan orang rumah lah. Ya, bincanglah. Maksud saya faham masalah kamu, tapi nanti saya akan bincang dengan isteri saya dulu. So at least bebanan tu dia bukan keputusan kita seorang. Dan bila kita buat keputusan kita bersama dengan suami isteri. Jadi tak ada orang boleh menyalahkan. Betul. Faham. Tapi ada juga yang nombor 3 tu bagus, tapi ada juga yang ini dah mengharap senyap. Sebab tu saya kata hilang. Uyuk tiba-tiba. Dia tak dapat kontak. Sebab tu saya kata macam ni, kita bertangguh tapi kita kena firm. Bila dah buat keputusan, kena maklumkan. Tetapi bila kita maklumkan jawapan, contoh kita menolak, saya selalu cadangkan macam ni. Sebab kita nak jaga hati, pada masa yang sama, kita juga ada keadaan yang perlu kita pertimbangkan dekat diri kita. Jadi bila kita menolak, kita juga kena fikir bantu dari segi alternatif. Saya tak dapat tolong gini, kemampuan saya sekian-sekian. Tak boleh tak saya cadangkan satu perkara. Bagi cadangan. Adalah empatinya kat situ. Sebab pada saya kadang-kadang macam ni, orang datang minta tolong, kadang-kadang kenapa dia rasa kita boleh tolong? Sebab dia rasa kita adalah orang yang mendengar, orang yang memahami, orang yang baik, yang dia boleh harapkan. So paling tidak di situ kita menolong dari sudut bagi solusi, cadangan. Yang kedua kita mendengar, paling tidak kita mendengar. Ataupun menenangkan menenangkan seketika. Sebolehnya kan. Kita nak ada komen-komen kita nak raikan. Ini juga berkenaan dengan apa yang dikongsikan Encik Fazli. Ini daripada Nadirah Muhammad Yusof untuk mengatakan tidak memang agak sukar, terutama kepada mereka yang ada potensi hubungan menjadi renggang jika kita tidak menjawab ya. Apapun saya fikir jika permintaan mereka menimbulkan muskil, contohnya untuk apa meminjam wang dan jawapannya tidak meyakinkan, maka mahu tidak mahu kena katakan tidak juga. Ini dia firm ni. Untuk menjadi penjamin pun jika akibatnya membebankan kita, minta maaf banyak-banyak, tidak dapat tolong. Dia terus. Ini nombor 1 saya rasa. Terus bagi tahu tidak. Tapi kita nak berbalik kepada Acong semula. Takkanlah Acong tak ada dalam situasi satu pun yang macam tak boleh. Firm. Terus tak boleh. Ini nombor 1 tu. Tak kadang-kadang habis kat sini je. Situasi ni habis. Kadang-kadang bila kita kata tak, bila saya dah bagi jawapan macam yang tak payahlah. Tak boleh. Dia akan datang juga. Kenapa? You rasa okey tak? You rasa okey tak kalau saya cakap macam tu? Saya akan tanya balik sebab tak tahulah saya tak, mungkin dah tua kot. Dia bila dah berumur kan. Lagi muda ni dah. Bila dah berumur ni dia macam tak simpati. Kalau tak boleh berbalah. tak nak berbalah dengan orang rumah. Mengelak konflik. Nak mengelakkan konflik. Sebab bila ada konflik dengan orang rumah je, bila kita balik kerja ke apa kan, bila salah seorang tu masang muka, tak best lah. Jadi tak best, betul. Kita nak buat macam mana nak pujuk, ni. Padahal masalah lain boleh timbul. Benda yang padahal kita pun tanya pendapat dia. So bila kita cakap no, dia answer, tapi yang you rasa okey tak? Kita akan tanya balik. Maksudnya yang no tu jadi yes lah. Dia bertukar keputusan tadi tu. Dia akan tukar keputusan. Sebenarnya dia pujuk dengan soalan tu. Yes, betul dari gitu. Tapi tak apa, kita berbalik kepada Cik Fazli cakap tadi, awak adalah suami yang baik. Ya, betul. Okey, ini tak nak ada perbalahan tu. Faham. Okey, baik. Ini situasi Acong dan juga apa yang dititipkan oleh Cik Fazli. Tapi kita nak dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Yes or no? Jom. Orang yang saya nak cakap no ni dia banyak memendam perasaan and then dia
susah untuk meluahkan perasaan. Lepas tu dia mau kepada jaga perasaan orang lain, itu bagi saya lah. So saying yes ni dia sebenarnya ada baik dan buruknya, tapi ayat nak melihat lebih kepada kebaikan. I see there's a lot more benefits, lebih banyak kebaikan orang yang suka cakap yes kepada pengalaman baru, kepada cabaran baru, kepada circle baru, kepada peluang baru. Okey, bagi saya ada dua lah, baik dan buruk dia. Untuk kalau dari segi kerja, it's a good thing lah sebab kita boleh belajar benda baru. Tapi dalam kebukaan dia, saya rasa at one point dia akan rasa penat lah. Dia akan rasa macam bila nak tolong tu rasa macam yes, tapi dia tak boleh nak cakap no sampai rasa macam dah tak boleh dah, tapi rasa bersalah nak tolak. Tapi benda tu jadi tak ikhlas bila kita buat kerja. Tapi bila kita pilih mana yang sesuai, insya-Allah kita buat kerja tu lebih ikhlas dan lebih bermutu. Untuk yang someone yang rasa tak boleh kata no ni ataupun dia menolak, saya rasa dia boleh menjadikan seseorang tu jadi stres lah. Sebabnya mungkin dia akan menjadikan seseorang tu pendam apa yang arahan yang diberikan. So jadi dia tak boleh kata no kepada seseorang yang diberi arahan. Pada saya, intrinsic motivation untuk kita menjadi seseorang yang berlaku adil kepada diri sendiri dan kepada orang yang kita sedang berdepan. Sekurang-kurangnya bila diri sendiri diutamakan, itu adalah lebih baik untuk kelangsungan pada masa akan datang. Itu antara luahan lah ataupun pendapat orang ramai berkenaan dengan topik sukar untuk katakan tidak. Okey, kita nak berbalik kepada diskusi kita. Hangat sebenarnya tadi tu, tapi hari ini kita nak sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dalam pasangan suami isteri. Okey, ini situasi lah kadang-kadang pasal orang luar rakan-rakan ni mungkin kita bukanlah tak ambil kisah, tapi kita rasa macam boleh untuk kita cakapkan tidak. Kita tak ada rasa macam kesan untuk kita. Tetapi bila melibatkan isteri, melibatkan saudara mara yang datang kat rumah, ibu mertua khususnya, paling membebankan pastinya dekat suami. Tapi bila kita cakap no, kita ada kekuatan untuk cakap no. Tapi lepas dah balik ataupun hari-hari mendatang tu kita yang macam berfikir, yang macam kita rasa macam hati kita tak tenang, kita stres. Adakah ini sindrom yang biasa? Okey, saya ingat antara situasi yang selalu ditanya pada saya lah. Mak minta macam ni, isteri minta macam ni. Sebagai suami nak utamakan yang mana? Acong jawablah, Acong. Tapi kalau untuk saya, saya akan mak dulu. Mak dulu. Okey, baik. Mak dulu and then baru wife. Okay. So tapi sebelum ke mak dulu tu, saya akan explain dulu kat wife saya. Explain gini. So untuk dia pun yalah, betul lah. Maksudnya dapat kata sepakat lah di situ. Okey, Cik Fazli. Sebab tu saya kata suami yang baik. Pada saya macam ni, dia bergantung pada isu. Ada perkara mungkin kita perlu menangkan mak, ada perkara perlu kita menangkan isteri. Tetapi pada saya jangan memihak. Kita menang tidak bermakna kita berpihak. Sebab ada isu-isu tertentu yang memang kita kena utamakan mak pada waktu ini, saat ini, ketika ini. Kena tengok keadaan dan situasi itu secara khusus. Itu satu. Yang kedua, sebagai seorang suami khususnya, bila kita contohlah ada perkara kita menangkan mak, jangan abaikan isteri. Pujuklah, bagi penerangan. Kan, pujuklah, bagilah cincin ke. Memang susah. Kena pujuklah isteri. Sama juga ada waktu tertentu kita mungkin terpaksa, mak saya minta maaf, saya tak boleh penuhi minta mak. Sebab pada waktu ini saya rasa saya perlukan isteri ini untuk, maknanya dari segi tanggungjawab isteri kan. Jadi kita menangkan isteri, tetapi pada masa yang sama pujuklah mak, buatlah sesuatu, ajaklah mak pergi bercuti dan sebagainya. So pada saya itu adalah kemahiran politik dalam rumah tangga. Ini penting. Dia kena, sebab pada saya setiap hati kena jaga. Bukan bermakna bila kita utamakan isteri kena abaikan mak. Bukan bermakna bila kita tolak permintaan mak bermakna kita hanya bersetuju dengan tindakan isteri, tak. Sebab tu pada saya dalam rumah tangga ni, kebijaksanaan seorang suami ni memang sangat penting. Maksudnya dekat sini, situasi ni dia takkan mendatangkan mana-mana pihak yang kecil hati. Yes, betul. Kita win-win situation maksudnya. So sebenarnya kalau kita ada kemahiran ini, bila kita contoh kalau kawan minta tolong dan sebagainya pun kita tahu cara nak menolak dengan baik, kan? Dan kita, maknanya kita pun bukan buat perbincangan seorang tentang diri kita. Ya, kalau terdesak sangat pun mungkin kita akan bantu, tapi bantu berdasarkan kemampuan saja. Okey, baik. Sebab saya rasa ada 3 perkara yang perlu kita ingat bila kita nak bantu seorang. Dia ada batas dia. Kejap lagi kita akan kongsikan. Okey, jangan ke mana-mana. Tapi sebab tu Cik Fazli, kalau boleh saya bertanya, bagi pihak isteri-isteri lah, mungkin untuk seorang isteri suka untuk katakan tidak kepada suami.
Terutamanya dalam situasi isteri itu adalah suri rumah sepenuh masa yang bergantung 100% kepada suami. Suami beri duit untuk nafkah, tempat tinggal pun suami yang sediakan. Apa-apa kita nak kena minta tolong, minta izin suami dan sebagainya. Nak katakan tidak kepada suami itu mungkin agak sukar dalam situasi ini, dan mereka pula yang memendam rasa. Untuk situasi macam ni, macam mana untuk seorang isteri yang suri rumah ini handle secara baik untuk tak, kata orang, tak terasa hati ataupun untuk redha dengan situasi ini? Dia sebenarnya ada perkara-perkara yang kalau kita lihat dari sudut agama, perkara yang isteri tak boleh menolak. Contoh hubungan intim. Bila suami perlu, maknanya itu adalah keadaan terdesak buat dia dan diperlukan benda itu, maka kalau boleh selesaikanlah dengan secara semampu kita lah. Itu satu. Tapi kalau pada perkara-perkara yang boleh ditolak dan diperbincangkan, maka di sini penting untuk kita ada cara dan teknik perbincangan sesuai dengan suami. Contoh macam saya sebut tadi kan. Yang kita buat gini, tak boleh bang, saya tak setuju. Okey. Ini cara betul ke? Ini mungkin sebahagian suami boleh terima cara isteri macam tu. Tapi saya rasa macam kasar pula. Sebahagian suami tak boleh. Okey. Sebab tu saya kata cara ni sebenarnya dia bergantung pada siapa pasangan kita. Saya tak kata ada satu cara sesuai untuk semua, tak. Kalau ada suami yang boleh, mungkin ada suami yang dia suka. Dia kata isteri tegas. Isteri ni jenis yang berterus terang. Dia kata, okey, saya okey. Saya lebih suka macam tu. Saya tak suka macam, abang kalau boleh, dia tak nak. Maknanya kan. Jauh pergi dia kan. Pusing akhirnya baru nak pergi ke situ. Itu pun tak faham juga kan. Tapi ada suami yang dia suka isteri dia, bang, saya rasa macam tak okey lah bang. Abang rasa macam mana? Kan? Abang pernah fikir tak kalau macam ni, kenapa jadi macam ni? Sebenarnya kita nak cakap, bang tak payah macam tu, tak boleh macam tu. Tapi caranya dengan soalan. Itulah reverse psychology-nya. Itu reverse psychology yang menyebabkan suami itu berfikir. Sebab antara, especially saya sebut sebagai suami-suami tradisional ni, yang egonya tinggi. Dia tak boleh kita kata abang salah. Dia tak suka. Abang tak patut buat macam ni. Dia tak boleh. Sebab dia rasa ego dia tercalar. Dia rasa macam, kau ingat aku tak reti ke? Kau ingat aku tak fikir ke benda ni? Sebagai seorang suami. Jadi isteri tu nak tegur ke, nak apa ke, nak bagi cadangan, nak menolak pun, dia ada seni lah. Seni dia macam mana? Dengan tanya soalan, dengan pujuk, ataupun kalau kita nak tegur, dia ada teknik sandwich. Kan? Dia jawab soalan roti dengan soalan. Itu satu. Sandwich ni roti, daging, roti. Yang daging tu bila masa? Roti ni puji dulu, beli jiwa dulu, connect before correct. Kemudian bila dah rasa emosi tu positif, barulah tegur. Kan? Sebab tu saya kata orang perempuan ni sebenarnya antara kehebatan orang perempuan ni menawan lelaki adalah kelembutan. Kelembutan. Orang lelaki akan cari dengan kelembutan, kemanjaan seorang isteri. Bila dah barulah tegur. Kan? Ada tekniknya. Selain daripada tu, masa pun memain peranan juga. Sebab tu teknik tu dia akan melihat dari segi masa, persediaan, emosi, keadaan. Memang kena tengok banyak aspek. Acong macam tu ke agaknya? Dipraktikkan seni sandwich tu. Betul. Saya memang. Siapa yang mensandwichkan siapa? Acong yang memuji ke isteri? Sandwich saya. Saya akan muji isteri lah macam cakap. Itu betul lah tu. Ada tak dia kata, ni adalah ni nak apa-apa ni? Tak ada. Nasib baik orang tak boleh tu. Nasib baik tak ada tu. Saya mau macam tu lah. Maknanya soalan, jawapannya soalan juga. Jadi untuk saya tu bila soalan, jawapannya soalan, lepas tu baru bagi jawapan, saya akan lega. Faham. Tanda dia faham kan? Tanda dia faham. Tapi boleh tak Acong mewakili lelaki-lelaki luar, suami-suami yang mungkin kadang-kadang isteri ni dia serba salah. Yang ni mungkin suami kan kita tahu dia tak sempati nak cakap tidak untuk mak dia. Tapi perasaan isteri ni juga kita perlu jaga. Tapi ada suami yang macam dia akan ego dia akan orang kata akan mula naik ataupun ni bila melibatkan ibu dia. Jadi bagaimana nasihat Acong sendiri untuk para suami untuk beri ruang kepada isteri itu juga? Yes, sebenarnya saya nak bagi nasihat pun sebenarnya dia bagi kepada individu itu sendiri. Tengok dia punya cara dia macam mana. Pendekatan dia macam mana. Kalau macam cara dia macam dia memang terlalu ego, so that one saya rasa tak boleh buat apa tu kot tu. Macam lelaki dia kata tak boleh. Maksudnya dia hold macam tu, tak boleh. So maknanya tu isteri dia tak boleh buat apa lah. Memang dia firm macam tu lah. So kalau bagi pendapat saya kepada sang suami ni, cubalah bila ada berlakunya macam tu, jangan menghangatkan lagi keadaan. Tu. Jangan menghangatkan lagi keadaan. Dia level tak apa, jangan menghangatkan. Jangan provoke. Jangan provoke. Dia bila hangat,
bila hangat, makin hangat dia akan hangus tau, bahaya. Api jangan dibalas dengan api kata orang. Hangus tapi hangus tu yang maksudnya ada orang kata peranan masing-masing lah. Okey, sedikit daripada Cik Fazli untuk kita rangkumkan diskusi kita. Dalam kehidupan kita ni kita perlu katakan tidak pada perkara yang 3 perkara lah. Perkara yang kalau kita buat memudaratkan kita, katakan tidak. Perkara yang kalau kita buat di luar kemampuan kita. Sebab kita akan terbeban. Dan yang ketiga, katakan tidak kepada dia macam ni. Yang ketiga ni, jangan anggap masalah orang lain itu masalah kita. Baik. Sebab ada orang bila dia cuba nak bantu sampai dia terganggu hidup dia. Tak boleh. Sebab kita juga ada masalah kita sendiri dan juga kita kena selesaikan masalah kita juga. Kita berempati tak salah, kita cuba membantu tak salah, tapi kita kena sedar diri. Saya minat suka tu. Wallahualam. Okey, baik. Encik Ahmad Fazli dan juga Achong, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian bersama dengan kami di pagi hari ini. Sebab ada lelaki kan? Kami harapkan penonton-penonton dapat manfaat dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pentingnya komunikasi, bincang, cari titik tengah. Okey, baik. Kalau sukar untuk katakan tidak, ambil masa dahulu untuk kita fikir baik-baik. Baik, terima kasih lagi kepada terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika, selepas ini banyak lagi yang nak kita kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana.